Tentukan nilai kebenaran bagi pernyataan matematik di bawah. Sekiranya palsu, berikan satu contoh penyangkal untuk menyokong jawapan anda. Okey, semua segi empat tepat ialah segi empat sama. Okey, yang ini saya rasa tak ada masalah insya-Allah lah. Semua segi empat tepat ialah sisi empat sama. Kita boleh kata bahawa pernyataan ini palsu sebab ada segi empat tepat yang sisi dia tak sama. Okey, yang ini saya rasa tak ada masalah insya-Allah. Kita lihat pada nombor 2. Nombor 2 ada masalah tak? Ini kita dah bincang ke belum? Tulis pernyataan matematik yang dikehendaki dalam kurungan bagi setiap yang berikut. Kemudian tentukan nilai kebenaran bagi pernyataan yang ditulis. Sekiranya palsu, berikan satu contoh penyangkal untuk menyokong jawapan anda. Asas nombor dah belajar betul? Dah. Ada masalah tak untuk awak buat ni? 100 tolak 77. 100 asas 8 tolak 77 asas 8 sama dengan 1 asas 8. Ada masalah? Tahu tak macam mana nak buat? Tahu. Okey, kalau penafian 100 asas 8. Kalau awak lihat 100 asas 8 tolak 77 asas 8 sama dengan 1 asas 8. Betul tak jawapan dia tu? Kalau ikutkan jawapan dia benar. Okey, bila penafian dia akan jadi 100 asas 8 tolak 77 asas 8 tak sama dengan 1 asas 8. Maka dia punya penafian tu akan jadi palsu. Okay. Berikan satu contoh penyangkal untuk menyokong jawapan anda. Macam mana kita nak buat penyangkal kat situ? 100 asas 8 tolak 77 asas 8. Ini awak kena buat jalan kerja lah. Macam mana nak tunjukkan bahawa 100 asas 8 tu tolak 77 asas 8 adalah sama dengan 1 asas 8. Jadi kalau penafian tu dia palsu. Okey. Kalau kita lihat lain contoh segi 3 ABC. Contoh D kita tengok. Segi 3 ABC bersudut tepat DC. Okey, dia kata segi 3 ABC maknanya ABC bersudut tepat DC 90 darjah. Maka C kuasa 2 kita ambil ini C lah. Setentang dia C. Setentang B. Setentang sudut B ni ialah B. Setentang sudut A ni ialah A. Biasa kita akan tulis dalam bentuk macam ni lah. Setentang B. Depan dia ni. Setentang dia adalah B. Setentang C ni adalah C. Maka setentang A ni adalah A kecil. Kebiasaan kita akan tulis dalam bentuk macam tu. Maka C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey, kalau songsangan dia, maka dia akan jadi terbalik lah. Akas. Kalau songsangan dia, dia akan jadi penafian. Jika segitiga bersudut, jika segitiga ABCD, ABC tidak, maka orang kata tidak bersudut tepat. Tidak. Songsangan. Tidak bersudut tepat di C, maka C kuasa 2 tak sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Songsangan dia awak akan dapati, songsangan dia benar lah. Maknanya kalau dia tak sudut tepat, dia punya teorem Pythagoras tu dia tak akan terjadi lah. Boleh tak? Ni secara logiknya. Tak dengar lah suara awak. Dengar tak? Boleh tu? Boleh. Contoh Okey, saya ambil yang lepas-lepas lah. Kita nak masuk topik baru hari ni iaitu hujah. Okey. Apakah maksud hujah? Kalau ada masalah tolong tanya Jangan senyap-senyap. Okey, apakah maksud hujah? Kalau lihat dekat sini hujah tu dia ada, kalau kita lihat kat sini menerangkan maksud hujah. Membeza hujah didaktif dan induktif. Hujah ni kita boleh tentukan sama ada dia benar. Itu pernyataan sorry. Kalau hujah ni dia ada apa yang kita panggil hujah. Hujah ni apa-apa yang kita boleh tentukan nilai kebenaran dia lah. Ya betul juga. Dan hujah ni biasanya kita akan ada macam hujah didaktif kat sini dan hujah induktif lah. Bila disebut apa beza hujah didaktif dan apa beza hujah induktif. Dia bagi contoh dekat sini. Dia kata hujah, jika Suhaimi menyiapkan semua kerja rumah matematik, maka Puan Sharifah akan puji kamu.
Okey, dia kat sini ada hujah jika maka. Dia punya apa? Dia punya hubungan lah. Dia kata jika suami menyiapkan semua kerja rumah matematik, ini dia punya, kita sebut apa? Ini apa kita sebut? Lupa saya. Yang ini dia punya implikasi dia lah. Apa yang berlaku yang ini apa kita sebut? Saya pun dah tak ingat dah. Kita sebut dia sebagai Enterjadian. enterjadian. Terima kasih. Okey. Jadi dia kata jika suami menyiapkan semua kerja matematik, maka Puan Sharifah akan puji kamu. Lepas tu dia kata mutu Puan Sharifah tak akan puji saya. Apa maksud dia? Ini Suhaimi ini Suhaimi. Dan ini mutu. Bila dia kata mutu Puan Sharifah tidak akan puji saya, inilah kesimpulan. Maksudnya apa sebenarnya yang berlaku? Agak-agak awam Suhaimi tak siap. Tidak siap homework. Ya, maknanya Suhaimi ni tidak menyiapkan semua kerja sekolah. Jadi dia punya conclusion, Puan Sharifah tak akan puji Suhaimi. Ini maksudnya dia punya hujah. Kalau misalnya contoh, awak belajar rajin-rajin, jika jika Sofia belajar rajin-rajin, maka Sofia akan dapat A+ dalam matematik. Okey, maka Sofia kata, dia punya kesimpulan, Sofia tak dapat A+ matematik. Maknanya dia punya, kita tahulah bahawa hujah yang berikutnya, yang kedua tu ialah Sofia tak belajar rajin-rajin lah matematik, contoh. Ini contoh je, tak ada kena-mengena antara hidup dan mati. Okey, kita lihat proses membuat kesimpulan berdasarkan pernyataan dikenali sebagai penghujahan. Proses membuat kesimpulan berdasarkan pernyataan dikenali sebagai penghujahan. Hujah boleh terdiri daripada beberapa premis dan satu kesimpulan. Premis merupakan satu pernyataan yang memberikan informasi sebelum satu kesimpulan dibuat, dan kesimpulan merupakan satu kesudahan pendapat atau keputusan. Satu hujah ringkas biasanya terdiri daripada sekurang-kurangnya dua premis dan satu kesimpulan. Okey, biasanya akan ada premis satu, premis dua, dan kemudian ada kesimpulan untuk menghasilkan satu hujah. Okey, kita lihat sama-sama rancangan minda 4. Okey, kita nak lihat membezakan pernyataan khusus dan pernyataan umum. Kita lihat sama-sama A. Luas segitiga ABC ialah 8 cm kuasa 2. Okey, jenis pernyataan ni umum atau khusus? Khusus. Khusus. Betul. Kenapa khusus? Sebab jelas dia bagi apa? Dia Segitiga ada bagi ABC. data. Dia ada bagi data segitiga ABC khusus luas segitiga ABC 8 cm. Maknanya ada satu, tak semua segitiga tu 8 cm persegi. Tapi bila dia bagi nilai, maksudnya untuk satu-satu segitiga lah yang khusus. Okey, kita lihat B. Semua prisma mempunyai kerata rentas seragam. Okey, ini umum atau khusus? Umum. Okey, jelas umum bila dia kata semua, maknanya dia tak prefer pada satu-satu prisma, tapi dia bagi secara umum semua prisma. Okey, kalau kita lihat C pula. Semua gandaan dua. Dah ada kata kunci semua kat sini. Maka umum Okey, bagus. Kalau kat sini 15 boleh dia bagi tepat dengan 3. Khusus. Ya, betul. Khusus. 9 kuasa 3 sama dengan 729. Khusus. Khusus. Isi padu X kuasa 3 dengan X ialah sisi kubus. Isi padu sama dengan X kuasa 3. Ini ialah umum. Ini ialah umum. Sebab kita tak diberi nilai X tu. Dia apa-apa sahaja boleh. Maknanya bila kubus, kalau dia kata satu kubus tu 2 panjang 2, maka dia adalah 2 kuasa 3 dia punya isi padu. Itu adalah khusus. Tapi dekat sini dia bagi nilai X, bermaksud apa-apa sahaja nilai boleh diletakkan pada kubus tu. Maknanya panjang dia
Untuk semua kubus akan jadi macam tu. Okey, untuk G, tinggi bagi silinder P ialah 80 cm. 80 cm. Ini apa ni? Khusus. Ini ialah khusus. Tinggi Khusus. bagi silinder P ialah 80 cm. Okey, semua nombor asas 5 terdiri daripada digit yang kurang daripada 5. Umum. Okey, betul. Umum. Umum. X tolak 2, X tambah 3 sama dengan kosong mempunyai dua punca. Khusus. Umum ke khusus? Umum. Khusus. Kalau awak perhatikan dekat sini, X tolak 2, X tambah 3 sama dengan kosong mempunyai dua punca. Kalau dekat sini, kalau kita perhatikan, kita boleh nampak sebenarnya nilai X ni apa. Bila awak dapat kat situ, dia akan dapat X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 3. Maka dia dah terus sebenarnya dapat jawapan. Maka ini adalah lebih kepada khusus. Okey. Kalau kita lihat dekat sini pula, isi padu sfera ialah 4/3 pi J kuasa 3. Ini adalah dia punya formula dengan jejari J. Ialah jejari sfera. Kat sini awak boleh letakkan nilai jejari tu boleh akan tetap sama ataupun kita boleh letak macam-macam nilai. Boleh letak macam-macam nilai. Jadi dekat sini khusus atau umum? Umum. Umum. Okey, maka awak dah boleh dapat bezakan mana satu khusus, mana satu umum. Biasanya kalau khusus, kita namakan dia sebagai induktif. Maksudnya dia satu-satu. Induktif ni maksudnya dia khusus lah. Satu-satu-satu. Kalau deduktif, itu adalah untuk umum. Induktif ni ialah untuk khusus. Induktif ni khusus dan deduktif untuk umum. Penyataan umum. Okey? Boleh ingat tak? Okey, lihat sama-sama. Hasil daripada rangsangan minda 4 didapati bahawa penyataan khusus ialah penyataan yang khas merujuk satu kes tertentu. Umum, penyataan yang menerangkan sesuatu konsep secara menyeluruh. Okey, terdapat dua jenis hujah iaitu hujah deduktif, hujah induktif. Okey, cuba justifikasi hujah induktif dan hujah deduktif melalui rangsangan minda 5. Okey, kita lihat pula rangsangan minda 5. Saya pula tak nak keluar dia ni. Okey, kita lihat sama-sama rangsangan minda 5. Menjustifikasi hujah deduktif dan hujah induktif. Okey, kita nak bagi kumpulan tak nilah, kita terus saja. Bagikan murid apa ni? Okey, lengkapkan lembaran aktiviti. Perhatikan hujah dan lembaran aktiviti A. Lengkapkan lembaran aktiviti B dengan menulis premis 1 dan kesimpulan bagi setiap hujah daripada lembaran aktiviti A. Seterusnya, tentukan jenis penyataan bagi premis dan kesimpulan tersebut dan bulatkan perkataan khusus atau umum di bawah. Kita lihat yang satu. Luas sebuah bulatan ialah pi J kuasa 2. Kalau awak lihat, ini adalah umum atau khusus? Umum. Okey, betul, umum. Bulatan A mempunyai jejari 7 cm. Ini dia dah bagi data lah, salah satu data. Kesimpulannya, luas bulatan A ialah 154 cm. Maknanya dia bagi penyataan umum, dia bagi satu nilai dan awak buat kesimpulan apakah luas bulatan yang dibagi berdasarkan jejari. Boleh nampak tak? Okey. Untuk B. Okey, untuk B semua gandaan 6 ialah gandaan 2 dan gandaan 3. 72 ialah gandaan 6. Maka 72 ialah gandaan 2 dan gandaan 3. Ini sebenarnya kalau ikutkan kat sini, dia adalah premis 1. Ini ialah premis 2 dan ini ialah kesimpulan. Premis 1, semua gandaan 6 ialah gandaan 2. Premis 2, 72 ialah gandaan 6. Maka 72 ialah gandaan 2 dan gandaan 3. Ini kesimpulan dia. Ini asalnya bila dia sebut semua, dia adalah umum. Okey, boleh? Boleh. Okey, kita lihat yang ini.
Okey, ini daripada khusus, kalau awak tengok, dia akan jadi kepada umum. Okey, inilah induktif. Yang tadi diduktif. Kalau kita perhatikan kat sini, 1 kuasa 0 sama dengan 1. 2 kuasa 0 sama dengan 1. 3 kuasa 0 sama dengan 1. 4 kuasa 0 sama dengan 1. Apa yang awak perhatikan dekat situ? Semuanya kuasa kosong. Kosong. Semuanya kuasa kosong. Bila kuasa kosong, kesimpulannya dia diwakilkan nilai yang berubah-ubah tu dengan n kuasa kosong sama dengan 1. Maksudnya apa sahaja nilai kuasa kosong adalah sama dengan 1. Dan kemudian dia bagi syarat n sama dengan 1, 2, 3, 4. Dot lah dan seterusnya. Dia boleh jadi 5, 6 sehingga ke infinity. Jadi syarat ini dia wajib lah. Dan syarat itu wajib ikut turutan. Dia mesti bermula daripada ni lah. Maksudnya n ni bermula daripada 1 dan dia boleh sehingga tak terhingga. Maknanya boleh 100 ke 1000 ke, bila kuasa kosong dia tetap nilainya 1. Boleh tak? Okey, ini ialah Boleh. induktif daripada khas kepada umum. Okey, kalau kita lihat dekat sebelah pula. Kalau awak perhatikan 2 kali 1 kuasa 3 tolak 4 sama dengan negatif 2. 2 kali 2 kuasa 3 tolak 4 sama dengan 12. 2 kali 3 kuasa 3 tolak 4 sama dengan 50. 2 kali 4 kuasa 3 tolak 4 sama dengan 124. Apa pattern yang awak nampak? Apa corak yang awak nampak? Apa pola yang awak nampak? Okey, kalau awak perhatikan kat sini, 2, 2, 2, 2. Semua nombor yang sama, betul? Kuasa 3, kuasa 3, kuasa 3, kuasa 3. Semuanya corak yang sama. Daripada atas ke bawah semua tolak, tolak, tolak. 4, 4, 4 semua sama. Okey? Nilai ni awak apa kita panggil Nilai ni awak abaikan lah sebab nilai ni adalah hasil daripada awak punya formula dekat sini. Penyataan formula awak kat sini. Boleh? Jadi, yang sama ni kita kekalkan. Dia akan tetap sama. 2. Nampak ke tak nampak? Nampak. Okey, saya takut tak nampak. 2 Kemudian 1, 2, 3, 4 yang berubah ikut turutan tu kita gantikan dengan satu pemboleh ubah. Contoh N. Kuasa 3 tu daripada awal sampai akhir sama, kita kekalkan. Tolak tu daripada awal sampai akhir sama, kita kekalkan. Dan nombor 4 pun daripada awal sampai akhir tu sama. Tolak 4. Dan inilah persamaan umum yang kita dapati daripada penyataan khusus kita yang ada 1, 2, 3, 4. Diberi 1, 2, 3, 4 ni penyataan khusus lah. Yang mana kita mesti letak syarat. N ni sama dengan bermula daripada, kalau kita lihat kat sini, dia bermula daripada 1 hingga 4. Tapi dia sebenarnya boleh sehingga tak terhingga. Jadi N ni adalah sama dengan 1, 2, 3 dan dot. Maksudnya ada lagi nombor yang seterusnya pun tetap akan gunakan formula yang sama iaitu 2n kuasa 3 tolak 4. Ini yang kita dapat lah. Dengan keadaan n sama dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya yang kita letakkan. Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey, kita lihat E pula. Semua murid 4 celik. Semua murid 4 celik mendapat A dalam ujian matematik. Camelia murid 4 celik. Kesimpulannya, Camelia mendapat A dalam ujian matematik. Okey, saya ajar awak lagi satu prinsip ialah bila kita nak buat kesimpulan, inilah kita biasa panggil premis 1. Camelia murid 4 celik, premis 2. Dan kesimpulan ni K lah. Kesimpulannya, Camelia mendapat A dalam ujian matematik. Macam mana kita nak dapatkan kesimpulan atau salah satu daripada dia? Kita tengok macam ni. Perkataan semua ni kita abaikan. Okey? Kita tengok perkataan murid 4 celik.
Dekat sini ada sekali lagi murid 4 celik. Biasanya dia akan datang secara berpasangan maksud dia. Okey, mendapat A dalam matematik, dalam ujian matematik. Tengok mendapat A dalam ujian matematik. Okey, ada 2 kali. Jadi yang tak ada ialah bukan tak ada. Yang ada kali yang sepasang lagi ialah Camellia. Ni sini Camellia. Maknanya kalau misalnya awak ada hujah, ada premis 1, premis 2, kesimpulan, dia mesti datang secara berpasangan lah. Murid 4 celik ada 1, murid 4 celik ada 1 lagi. Jadi dia sepasang. Kemudian dia ada mendapat A dalam ujian matematik 1, mendapat A dalam ujian matematik 1 lagi. Kemudian lagi satu pasang ialah Camellia dan Camellia. Kalau setiap hujah biasanya dia ada pasangan. Kalau dia ada 3 bermakna ada lagi 1 pasangan. Mesti 2 pasang macam tu lah. Premis dalam hujah ini dia mesti ada pasangan dia. Okey, kita lihat kat sini untuk F. Harimau ialah karnivor. Okey, yang kat sini tadi kalau kita lihat ni secara umum semua murid 4 celik ni adalah umum, iaitu deduktif lah. Daripada umum, lepas tu dia pergi pada khusus iaitu Camellia. Okey, harimau ialah karnivor. Bila jelas harimau ialah karnivor. Singa ialah karnivor. Singa ialah karnivor satu lagi. Buaya ialah karnivor. Penguin ialah karnivor. Maka semua haiwan ialah karnivor. Boleh ke macam tu? Ni macam pelik pula Tiba-tiba semua haiwan adalah karnivor. Kecuali kalau dia sebut ini apa? Harimau, singa, buaya, penguin. Ini apa? Kita panggil ni. Kalau harimau, singa, buaya, penguin ni haiwan apa? Haiwan dia taklah semua haiwan ni karnivor. Kalau disebut semua haiwan ni macam ada kesilapan. Sepatutnya kalau dia kata harimau, singa, buaya, penguin. Maknanya haiwan apa ni kalau awak belajar sains? Apa haiwan yang karnivor? Haiwan apa Haiwan yang makan daging lah kan? Makan daging. Okey, haiwan yang makan daging ialah karnivor. Kalau misalnya contoh apa yang tak makan daging? Arnab. Ya, kucing. Kucing makan daging. Tapi dia bukan karnivor. Dia adalah apa? Omnivor. Betul? Dia makan nasi. Dia makan macam-macam. Maksudnya. Tapi kalau misalnya karnivor ni dia hanya makan daging sahaja. Kucing tak. Apa lagi yang makan daging saja? Kalau yang tak makan daging lah arnab yang saya tahulah. Kucing, yelah awak sebut kucing tadi yang tak makan daging saja. Betul. Saya ingatkan awak sebut karnivor. Apa ya? Boleh? Lembu. Lembu dia tak makan daging. Okey, itu maknanya saya rasa pernyataan ni ada kesilapan dia lah. Ni tak tepat dia tak boleh buat semua kalau dia punya perkataan mungkin boleh kata apa? Sebilangan lah. Haiwan ialah karnivor. Tapi bila dia sebut dekat sini ni kat sini ni harimau apa semua dia bagi contoh, dia tak boleh kata harimau, singa, buaya, penguin ni. Dia kena sebut bahawa haiwan yang makan daging lah. Ialah haiwan karnivor. Buku teks ni kadang-kadang ni juga Yalah, semua haiwan tapi dia bagi contoh-contoh sepatutnya dia menempati semua Okey, kita lihat sepatutnya lah. Tapi ayat ni tak berapa tepat bila disebut semua. Okey, kita lihat lembaran aktiviti B. Premis 1. Luas sebuah bulatan ialah pi j kuasa 2 umum. Kesimpulan luas bulatan A 154 ialah khusus. Maksudnya umum kepada khusus adalah hujah deduktif. Nampak? Okey. Kita lihat B. Ini berdasarkan aktiviti yang tadi ini yang B. Alamak B. Mana B? Okey, semua gandaan 6 ialah gandaan 2, gandaan 3. Ini adalah semua gandaan. Ini adalah umum
Kalau kita lihat dekat sini, dia adalah umum kepada khusus. Jadi itu namanya didaktif. Okey, C tadi macam mana? Patah balik. C ni adalah daripada khusus kepada penyataan umum. Kan? Umum. Patah balik. Khusus. Khusus kepada umum. Maka dia adalah induktif. Okey, tadi D tadi apa? Khusus kepada umum juga kan? Banyak dia bagi. Jadi kita lihat D. D adalah khusus kepada umum. Maka dia adalah induktif. Okey, E tadi kalau tak salah saya umum, betul? Betul. D adalah umum. F tu adalah khusus. Betul Semua. Betul. Sebab perkataan semua ni umum. D ni adalah satu-satu dia bagi ni adalah khusus. Maka ini E tadi umum kepada khusus, didaktif, khusus kepada umum, maka dia adalah induktif. Boleh tak? Boleh faham? Boleh. Ada satu induktif. Okey, saya nak tanya awak. Kalau didaktif tu untuk penyataan hujah apa kepada apa? Penyataan apa kepada apa? Hujah kepada Umum kepada unsur. Okey. Umum kepada khusus. Kalau induktif, Khusus. Khusus kepada umum. khusus kepada umum. Okey. Kita dah habis kepada yang itu. Kita lihat pula hasil daripada rancangan Kita lihat sama-sama. Hujah didaktif ialah proses khusus dibina berdasarkan premis umum. Hujah induktif ialah proses kesimpulan umum berdasarkan premis khusus. Okey, jelas Daripada khusus dia jadi umum, maka dia adalah induktif. Daripada umum kepada khusus, maka dia adalah didaktif. Kesimpulan khusus kita bina berdasarkan premis umum. Didaktif. Okey, kita lihat contoh 16. Tentukan sama ada hujah berikut ialah hujah didaktif atau hujah induktif. Okey, lihat A. Didaktif atau induktif kalau awak tengok? A. Okey, cuba awak baca A. Nampak kan? Didaktif. Didaktif. Sebab semua ni adalah umum. Lepas tu dia bagi satu yang khusus, maka umum kepada khusus. Pandai bagus. Okey, B. B ni didaktif atau induktif? Didaktif. Ya, betul juga didaktif. Sebab keyword dia awak nampak apa? Semua. Betul. Okey, kita lihat C. Ini apa? Ya? Didaktif. Kalau awak lihat C tu, dia bagi satu hasil tambah sudut keluaran segitiga ialah 360 darjah. Lepas tu dia bagi dua hasil tambah sudut keluaran segi empat ialah 360 darjah. Kemudian dia bagi tiga hasil tambah sudut keluaran pentagon ialah 360 darjah. Maka dibuat penyataan umum dia, maknanya yang 1, 2, 3 adalah khusus kepada umum. Maka kita boleh kata dia sebagai induktif. Boleh? Induktif. Okay. Soalan D? In ke D? Induktif. Okey. Kita lihat seterusnya penyelesaian. Ni penyelesaian tadi kita dah bincang lah. Okey. Sebab kita lihat daripada umum kepada khusus. Ini didaktif. D. Seterus D je lah. Umum kepada khusus. D. Didaktif. Khusus kepada umum. Induktif. Khusus kepada umum. Induktif. Yang kita dah buat tadi. Okey, kita lihat apa ni patologi. Tak ada apa-apa tu. Ni tak ada apa-apa
Praktiskan diri 3.2a. Tentukan sama ada hujah berikut ialah hujah didaktif atau hujah induktif. Okey, kalau perhatikan nombor 1, induktif atau didaktif? Didaktif. Didaktif. Bagus. 2, Indak. induktif. Okey, bagus. Nombor 3, Didaktif. didaktif. Bagus. Nombor 4, Didaktif. didaktif. Nombor 5, Didaktif. didaktif. Dah boleh dapat A+ dah. Alhamdulillah. Okey, nombor 6, Indak. induktif. 7, induktif. Induktif. Nombor 8, Didaktif. didaktif. Ada perkataan semua Nombor 9, Didak. didaktif juga. Okey, nombor 10, Induktif. 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 Okey, bagus. Kita dah selesai yang itu. Okey. Kita lihat yang seterusnya Dah 10.36. Alhamdulillah kita ada masa lagi. Kita cuba lagi buat beberapa. Okey. Yang ni saya rasa dah settle yang tadi. Kita masuk bahagian baru. Kita lihat sama-sama. Mudah-mudahan kita boleh fahamlah apa yang kita nak ajar lepas ni. Saya nak tunjuk pada awak. Kita sama-sama bincang. Bagaimana anda dapat menentukan dan menjustifikasikan kesahan atau hujah didaktif dan seterusnya menentukan sama ada hujah yang sah itu munasabah. Okey, kita lihat Hujah didaktif yang sah boleh dikategorikan kepada 3 bentuk berikut. Okey, bentuk pertama Bentuk pertama, semua A ialah B. Okey, ini untuk premis 1. Semua A ialah B. Premis 2, dia bagi nilai C ialah A. Kesimpulan C ialah B. Yang saya tadi sebut sebagai pasangan Untuk bentuk pertama, semua A, perkataan semua ni kita abaikanlah. A, pasangan. Okey. Okey, B. Okey, kemudian C. Dia dah akan datang secara sepasang. Bila awak tengok bentuk dia lah. Dia mesti akan datang secara pasang. Tapi awak tengok, semua A ialah B. Okey. Ni kalau misalnya awak jumpa bentuk macam ni. Saya ulang balik Ni untuk bentuk pertama kita tengok pada bentuk pertama ni. Semua A ialah A. C ialah A. C ialah B. Bentuk yang kedua. Jika P maka Q. P adalah benar, Q adalah benar. Bentuk yang ketiga. Jika P maka Q, bukan Q adalah benar, bukan P adalah benar. Kalau awak perhatikan, bila ada perkataan bukan, dia akan jadi terbalik Bukan Q. Kalau awak lihat dekat sini masa bentuk 2 awak tengok bentuk 1 dan bentuk 2. Dekat sini A, dekat sini A. B akan pergi ke 2. Ke bawah. Awak tengok bentuk 2. Ini P akan pergi pada pertama. Q akan pergi kepada ketiga, kesimpulan. Tapi untuk bentuk 3, awak perhatikan bentuk 3 ni agak berbeza. Jika P, awak lihat Q ni akan berada pada yang kedua. Bila ada perkataan bukan, Q tu berada pada premis 2. Maka P tu akan berada pada premis ketiga. Bentuk dia tu bila ada penafian, daripada P tu kita tengok kalau untuk hujah bentuk 1, bentuk 2, dia berada pada premis kedua. Tapi untuk bentuk 3 bila ada penafian, Q ni lah yang akan berada di premis yang kedua. Okey, tak apa. Ni kita tengok bentuk dulu, nanti kita tengok contoh dia kalau ada. Kita tengok untuk kita lebih faham. Ini awak tengok dulu bentuk dia. Suatu hujah didaktif dikatakan munasabah jika semua premis dan kesimpulannya adalah benar. Contoh kita lihat premis 1. Semua pelakon pandai menari. Jasmine ialah pelakon. Jasmine pandai menari. Awak lihat yang A ni, kita boleh P ni, ini kata ni P. Ini Q. Pandai menari ni Q. Maka yang P ni adalah pada premis kedua. Pelakon. Dan pandai menari ni berada pada premis ketiga. Kat sini Q. Ni P, ni Q. Okey, Jasmine ni datang 2 kali lah sepasang. Okey, tak apa. Ni contoh
Hujah di atas merupakan satu hujah yang sah. Walaupun kita tahu bahawa premis satu adalah palsu. Okey, bukan semua pelakon pandai menari, tetapi hujah ini masih sah kerana hujah itu memenuhi bentuk satu. Seperti dalam jadual yang tadilah. Tapi hujah di atas adalah tidak munasabah kerana premis satu adalah palsu. Ni tak, walaupun dia tak benar, tapi dikira kesimpulannya adalah benar. Okey, kita lihat rangsangan minda 6. Menentukan dan menjustifikasikan kesahan suatu hujah. Okey, kita lihat. Ini masih benda yang sama Okey, kita lihat kat sini. Semua pelakon pandai menari. Jasmine pandai menari. Tiba-tiba dikata Jasmine yang pelakon. Ada kena mengena tak? Dia tanya, mengapa hujah di atas adalah tidak sah? Kenapa? Boleh jadi hujah tak ni? Ini adalah hujah ni tak sah lah. Dia tak boleh jadi hujah. Kalau awak jadi peguam pun, awak boleh kalah bicara. Sebab premis awak menunjukkan bahawa semua pelakon pandai menari. Ini ialah P, ini ialah Q. Sepatutnya pada premis 2 ni apa? Jasmine ialah pelakon. Jasmine ialah pelakon. Dia tak mematuhi hujah pertama Kalau dia kata semua pelakon pandai menari, sepatutnya Jasmine ialah pelakon. Jadi kesimpulannya akan pergi ke sini, Q. Jasmine pandai menari. Nampak tak? Sebab itulah hujah dia tak sah. Dia tidak mematuhi yang ni lah. Yang saya kata bentuk satu ni. Sepatutnya dekat sini A, mesti A tu pada premis 2. Kemudian yang B ni pada kesimpulan. Nampak tak? Nampak. Ni kata dia hujah adalah tidak sah. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, suatu hujah didaktif adalah munasabah jika semua premis dan kesimpulannya adalah benar. Okey, kita lihat kat sini. Semua pelakon pandai menari. Jasmine adalah pelakon. Jasmine pandai menari. Okey, ini adalah hujah yang sah. Walaupun kita tahu premis satu adalah palsu. Okey, ni dah sebut juga tadi ni. Ni yang kes yang sama tadi lah. Tapi ulang balik Walaupun tak munasabah, tapi hujah ini tetap dikira sebagai sah. Okey, boleh? Boleh. Okey, kita lihat hasil daripada rangsangan minda 6 didapati bahawa hujah tidak sah kerana tidak mematuhi ketiga-tiga bentuk didaktif yang sah. Maka premis yang benar tidak menjamin kesahan suatu hujah. Secara generalisasinya, kesahan suatu hujah ditentukan berdasarkan bentuk hujah. Mesti sama dengan bentuk hujah yang 3 tadi. Bukan berdasarkan kebenaran premis atau kesimpulan. Okey, next. Contoh 17. Adakah hujah di bawah sah dan munasabah sekiranya tidak? Berikan justifikasi anda. Kita lihat premis 1. Semua ganda 16 ialah nombor genap. 64 ialah ganda 16. Ini P, ini Q. Kalau awak lihat ni mematuhi tak? Ini P. 64 ialah nombor genap. Ini ialah Q. Okey, adakah ini hujah di bawah sah dan munasabah tak? Ya. Munasabah. Dia mematuhi hujah bentuk 1. Okey, kita lihat B. Semua bola keranjang berbentuk sfera. Bumi berbentuk sfera. Awak lihat, ini ialah Q, ini ialah P. Sekarang dia letak kat sini apa? Berbentuk sfera tu adalah Q. Bumi ialah bola keranjang. Ini ialah P. Adakah hujah ini sah dan munasabah? Tidak. Okey, ini tidak munasabah. Tidak sah lah sebab dia tidak mematuhi hujah bentuk 1 tadi. Boleh? Boleh. Okey, kita lihat C. Jika W lebih kecil daripada 9, maka W lebih kecil daripada 19. Kemudian 4 lebih kecil daripada 9. Ini adalah P, ini adalah Q. Kalau perhatikan kat sini 4 Yang ini adalah P. Kemudian ini adalah Q. Okey, maka adakah ia sah atau tidak sah? Sah. Sah. Okey, ni sah Ni bentuk yang mana satu? Bentuk 1, 2 atau 3 kalau awak ingat? 2.
Ini bentuk 2, tepat sekali. Pandai. Okey. Ni awak kalau awak tengok lah, kalau awak ingat kita patah balik lah kat mana tadi. Jika maka. Okey, kalau ada jika, kalau awak perhatikan jika maka ini adalah bentuk 2. Kalau semua dia adalah bentuk 1. Kalau ada perkataan bukan dia adalah bentuk 3. Boleh? Boleh. Kita patah balik pada soalan tadi. Mana tadi? Okey ni. Kita lihat D. Premis 1 jika A tak sama dengan kosong, maka A kuasa N tambah BX ialah ungkapan kuadratik. Kita ingat kalau ada perkataan bukan atau tidak, awak ingat dia adalah bentuk 3 maka yang ini P, ini adalah Q. Maka kalau awak perhatikan kat sini A tak sama dengan kosong, P, yang dekat sini adalah Q. Ini adalah sah atau tidak sah? Sah atau tak sah? Ada yang kata sah. Ada yang kata sah. Awak kena ingat kalau ada tidak atau bukan, yang P ni akan jadi di bawah tau. Dia sepatutnya berada di bawah. Dan Q ni sepatutnya pada premis kedua. Boleh tak? Boleh. Jadi ini Tidak sah. Okey, kita lihat contoh berikutnya. Premis 1. Jika K boleh dibagi tepat dengan 3, maka K boleh dibagi tepat dengan 4. Kemudian ada perkataan tidak. Dengan 4. Apa? Okey, ada perkataan tidak. 12 tidak boleh dibagi tepat dengan 8. Kalau perhatikan ini adalah P. Ini atas P, ini atas P, ini adalah Q. Kemudian 12 tidak boleh dibagi tepat dengan 4. Ini adalah Q. Okey, ini sah atau tidak sah? Ada perkataan tidak ni? Ya, tidak sah. Boleh tak? Setakat ni boleh ikut tak? Boleh. Okey, ini adalah hujah bentuk 3 bentuk 3. Bentuk 3 ni sepatutnya dia punya P berada di bahagian kesimpulan. Boleh ya? Premis 1. Untuk F kita pergi F pula. Jika K ialah nombor genap, maka K tambah 1 ialah nombor ganjil. 8 tambah 1 ialah nombor ganjil. 8 ialah nombor genap. Okey, kalau awak perhatikan nombor genap ini ialah P, ini Q, ini P, ini Q. Dia tak ada perkataan bukan. Saya terbalik. Ini ialah Q, ini ialah P. Jadi kalau awak perhatikan kat situ mematuhi ke tak mematuhi? Sah atau tidak sah? Tidak sah. Ini ialah bentuk 2 hujah. Sepatutnya dekat sini P, dekat sini Q. Tetapi dia terbalik. Nampak? Maka untuk F dia tidak sah. Boleh? Dah ada jawapan dah kat sini. Sah dan munasabah. Okey, kita lihat yang F tu tidak sah tetapi munasabah. Kerana dia tidak sah tetapi munasabah. Oh, dia munasabah tapi kerana tidak mematuhi bentuk hujah deduktif yang sah. Bentuk hujah dia tidak sah. Okey, apa maksud sah dan munasabah? Sah dan munasabah tidak sah kerana tidak memenuhi bentuk hujah deduktif, tidak munasabah kerana kesimpulan adalah palsu. Okey. Saya pun tak tengok satu-satu dengan begitu tepat sekali Tapi nanti awak tengok balik lah Kalau lihat contoh tadi, ganda 16 ialah nombor genap. 64 ialah ganda 16, 64 ialah nombor genap. Tadi yang sah dan munasabah lah. Memang 64 ialah nombor genap lah. Kalau yang awak lihat semua bola keranjang berbentuk sfera. Bumi berbentuk sfera. Ni memang tidak sah dan tidak munasabah. Bumi ialah bola keranjang. Boleh jadi ke bumi itu bola keranjang? Tak kan? Boleh jadi ke bumi itu bola keranjang? Tak kan? Kalau ikutkan bumi ni dia bagi kesimpulan, dia tidak munasabah jadi kesimpulan dia palsu. Saya tengok balik lah. Yang tadi premis C. Premis 1, jika W lebih kecil daripada 9, maka W lebih kecil daripada 19. Yang ini sah. Dia munasabah tak 4 lebih kecil daripada 19, 4 lebih kecil daripada 9? Munasabah. Ya, sah dan munasabah. Tengok, dia sah. Kenapa C C betul? C
Okey D, premis 1. Jika A tak sama dengan kosong, maka AX kuasa N tambah BX tambah C adalah ungkapan kuadratik. A tak sama dengan kosong. Yang ini tidak sah tadi tapi dia munasabah tak? Kita tengok balik. A kuasa N tambah BX tambah C adalah ungkapan kuadratik. Kata dia A tak sama dengan kosong. Bila A tak sama dengan kosong, dia adalah ungkapan kuadratik. Okey, munasabah lah, betul. Untuk D, dia munasabah tetapi dia tidak sah. Betul? Okey, untuk sah tetapi tidak munasabah. Mana ni? D ke C ni? D. Tidak sah. Munasabah. Dia jawab sah tetapi tidak munasabah. Kerana premis 1 dan kesimpulan tidak benar. Sah tetapi tidak munasabah. Kejap. Sah ni maksudnya apa? Suatu hujah ditarik kata munasabah jika semua premis dan kesimpulan adalah benar. Hujah di atas menemukan satu hujah yang sah. Sah ni sepatutnya dia ikut bentuk. Dia terbalik ke ni jawapan dia ni? Tak. Yang ini sah ke tidak sah sepatutnya? Untuk D tadi? Tak sama. Sepatutnya ini P. Ini sepatutnya tidak sah tapi munasabah. Tapi jawapan dia buat tidak sah. Sah tetapi tidak munasabah. Ayat D ni sah dan munasabah. Tidak sah kerana tidak mematuhi bentuk hujah. Sepatutnya kalau ikutkan dia tidak sah. Betul tak? D tu tidak sah kan? Tidak sah tapi dia munasabah. Sebab kalau A tak sama dengan kosong, memanglah dia akan jadi ungkapan kuadratik. Dia munasabah lah tapi N ni dia tak bagi tahu apa nilai. Jika A tak sama dengan kosong. Okey, tak apalah. Ada kecanggahan sedikit. Okey, yang E ni kalau kita buat tadi tak sah lah, bentuk dia tak sama. Tidak sah. Okey, kemudian kalau kita lihat 12 tak boleh dibagi tepat dengan 8. 12 tidak boleh dibagi tepat dengan 4. 12 tak boleh dibagi tepat dengan 8, betul. Tapi 12 tak boleh dibagi tepat dengan 4 tu palsu tak munasabah. E tu betul lah jawapan untuk E. Tak ada masalah. F tidak sah tapi munasabah. F tidak sah. Betul. F tak sah. Tetapi munasabah. 8 tambah 1 ialah nombor ganjil. 8 ialah nombor genap. Okey, betul. Maknanya dia munasabah tetapi dia tidak sah. Ni sama kes macam D tadilah ni. Sepatutnya dia adalah tidak sah tetapi munasabah. Tak silap saya. Tidak sah tetapi munasabah. Ni sepatutnya dia sama. Tapi saya tak tahu kenapa dia pula tak sama tadi. Nampak tak? Awak kena jelas Kadang-kadang buku teks ni ada kesilapan juga. Okey, kita dah nak habis kita ni last lah ni. Praktis kendiri 3.2. Saya janji dengan awak sampai pukul 11 kan lagi 6 minit sahaja. Praktis kendiri 3.2b. Kita lihat sama-sama. Adakah hujah di bawah sah dan munasabah? Sekiranya tidak, berikan justifikasi anda. Kita lihat premis 1. Semua gandaan 5 ialah gandaan 10. Okey, ini P, ini Q. 35 ialah gandaan 5. Ini P. 35 ialah gandaan 10. Ini ialah Q. Sah ke tak sah? Sah. Sah, betul. Munasabah tak? 30 ialah gandaan 5, 35 ialah gandaan 10. Tak munasabah. Tidak munasabah. Kalau awak lihat dekat situ, 35 tu bukan gandaan 10. Walaupun dia punya pernyataan itu sah. Okey, kita lihat 2 pula. Semua segi 4 sama bersudut tepat. Okey, ini P, ini Q. PQRS ialah segi 4 sama. Ini ialah P. PQRS bersudut tepat. Ini ialah Q. Okey, ini sah atau tidak? Sah. Betul, sah. Tapi adakah dia munasabah? Munasabah. Munasabah.
Oh ya, munasabah. Pandai awak. Ni bukan Munasarawak ini munasabah. Dah selama. Banyak dah dah macam-macam pula. Dah kena ahin dah makin tak betul dah. Okay, kita lihat nombor 3. Jika punca X lebih kecil daripada 3, P, maka X lebih kecil daripada 9, Q. Punca 4 lebih kecil daripada 3. Ini adalah P. 4 lebih kecil daripada Q. Ini adalah Q. Sah atau tidak? Sah Sah. Setuju tak? Setuju Setuju. Okey, kita lihat. Kita lihat daripada munasabah dia. Punca 4 lebih kecil daripada 3, betul tak? Betul. Betul Betul. 4 lebih kecil daripada 9, betul? Betul. Betul. Maka dia sah dan munasabah. Nah. Okey, next. Kita lihat yang keempat. Jika K tolak 3 lebih kecil daripada 9, maka K lebih besar daripada 9. Okey. 10 tolak 5 lebih kecil daripada 9. Ini ialah P. Ini P, ini Q 10 lebih besar daripada 9. Ini ialah Q. Sah tak? Okey, betul. Kemudian saya nak lihat munasabah tak? 10 tolak 5 lebih kecil daripada 9, munasabah tak? 10 tolak 5 lebih kecil daripada 9, betul? Ya, jadi dia adalah munasabah. Sabar. Alhamdulillah. Sabarlah je nak dekat habis dah ni. Tinggal lagi 3 minit. Kita masih sempat lah, kita buat sampai habis insyaAllah. Kita lihat nombor 5. Premis 1. Jika X ialah faktor bagi 6, maka 6 boleh dibagi tepat dengan X. 6 boleh dibagi tepat dengan 3. Tiba-tiba je mana datang 3 ni? Okey. Kalau ikut ni P, ni Q. Ni apa benda ni? Oh, ini X. Okey, nampak saya. Dia gantikan dengan X. Ini adalah Q. Okey. Kemudian 3 ialah faktor bagi 6. Maka ini adalah P. Sah atau tidak dulu? Sah. Tidak. Tapi kita lihat munasabah tak? 6 boleh dibagi tepat dengan 3. Ya, betul. 3 ialah faktor bagi 6. Okey, dia tidak sah tapi Munasabah. munasabah. Okey, next. 6. Premis 1. Jika Jika L asas 1 selari dengan L asas 2. Ni apa benda ni? Jejak. L. Okey, ni bukan L asas 1. Saya ingatkan asas 1 Jika L1 selari dengan L2, maka kecerunan L1 sama dengan kecerunan L2. Okey, ni P, ni Q. Kecerunan L1 tak sama dengan kecerunan L2. Okey, ini adalah Q. L1 tidak selari dengan L2. Ini P. Sah tak? Sah. Alhamdulillah. Tak? Sah. Tak Kalau lihat ada tak sama dengan, ada tidak, maka dia akan jadi P bahagian kesimpulan, Q pada premis 2. Jadi dia sah. Okey? Dan kita lihat, adakah dia munasabah? Kecerunan L1 tak sama dengan kecerunan L2. L1 tidak selari dengan L2. Kalau kecerunan tak sama, selari ke tak selari? Tak selari kan? Kalau kecerunan tak sama, dia tidak selari. Jadi sah dan munasabah. Okey, kita lihat yang ketujuh. Premis 1. Semua rombus mempunyai perpenjuru yang berserenjang. Okey, premis 1 ialah semua rombus. Premis 1. P ialah semua rombus lah. Rombus mempunyai perpenjuru yang berserenjang ialah Q. PQRS mempunyai perpenjuru yang berserenjang. Ini adalah Q. PQRS ialah rombus. Inilah P. Sah atau tidak sah? Sah. Tidak sah. Pandai. Okey, tetapi adakah dia munasabah? Perpenjuru yang berserenjang, rombus. Betul tak? Munasabah. Okey, munasabah. Kalau awak lihat ni lah gambar dia rombus. Okey. Okey, kita lihat pula premis 1. Jika X nombor genap, ini ialah P, maka 3X nombor genap. Ini ialah Q.
3X bukan nombor genap. Inilah Q. X bukan nombor genap. Inilah P. Ada perkataan bukan? Sah. Sah. Betul? Okey, kita lihat sama-sama. Munasabah tak? 3X bukan nombor genap. Apa contoh 3X? 7. 3 kali 7, katakan dia adalah 21. X bukan nombor genap. Munasabah tak X tu bukan nombor genap? Munasabah. 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 Ada tak kes yang mana kalau 3X tu dia adalah bukan nombor genap tapi X tu nombor genap? Ada tak kes? Kalau dia ada. Apa contoh nombor? Kalau 5 pun bukan nombor genap. 2. 2 dah tentu nombor genap. Sebab dia kata bukan nombor genap. Kalau kita letak X tu 2, dia akan jadi 3 kali 2, 6. 6 tu ialah nombor genap. Jadi dia tak mematuhi, betul? Jadi dalam kes ni, cuma nombor ganjil je yang kita boleh letak dalam X untuk dapatkan nombor bukan genap. Betul? Nombor tu tak genap. Betul. Jadi kes ni sah dan munasabah. Okey. Ada lagi nombor 8 ni? Oh dah masuk 1 minit. Okey, kita habiskan, tak apa, tinggal 3 je. Nombor 8, jika X nombor genap P, maka 3X nombor genap Q. Nombor 8 ni dah Dah. ulang balik pula Okey, nombor 9. Jika K lebih besar daripada 5 P, maka K kuasa 2 lebih besar daripada 25 Q. K lebih kecil atau sama dengan 5. Maka ini sebenarnya nak kata apa? Sebenarnya secara tak langsung dia bukan maksudnya. Maka dia adalah maksudnya dia sebalik. Bila sebalik dia maksudnya bukan. Maka ini adalah P, ni P, ni Q, ini P, ini Q. Nampak tak? Ini sah ke tak sah? Tak. Tak sah. Kita nak lihat munasabah. Kalau K lebih kecil daripada 5, K kuasa 2 lebih kecil daripada 25. Betul ke? Contoh, kita ambil, kata dia 4 lah. 4. Okey, kita ambil 4. 4 kuasa 2 adakah lebih kecil daripada 25? Ya. Ya. Okey. Munasabah Okey, akhir. Semua kubus ialah kuboid. P, Q. Objek P ialah kubus. P. Objek P ialah kuboid. Q. Sah atau tidak? Sah. 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 Okey, last. Tak sah? Sah. Sah. Okey, adakah dia munasabah? Objek P ialah kubus. Objek P ialah kuboid. Munasabah tak? Tidak. Tidak. Semua kubus adalah kuboid. Betul tak? Tak. Tak. Sah. Kuboid tu apa, Wak? Kuboid tu apa? Kuboid tu kalau dia punya panjang dia kata X, Y, Z. Tapi boleh juga X tu sama dengan Y sama dengan Z. Maksudnya kubus ni termasuk dalam kuboid. Dia faham tak? Kubus ni termasuk dalam kuboid. Bermakna kuboid ni semua bentuk yang bentuk bongkah termasuk bongkah yang sisi dia sama. Semua kubus ialah kuboid. Boleh tak? Nampak tak? Kubus ni termasuk dalam kuboid. Kuboid bukan semestinya kubus. Hello, boleh faham tak ni? Boleh. Jadi sebenarnya dia adalah sah dan munasabah lah. Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey, ini yang last kita dah sampai 5 minit. Alhamdulillah tamat untuk hari ni. Okey, tetapi kita ada lagi. Jadi saya akan cari masa dan saya akan maklumkan pada awak. Okey, sebelum kalau saya cari masa nanti susah sikit. Okey, ada tak cadangan? Bila lagi? Kita ambil 1 jam untuk saya sambung lagi untuk bab 3 ni. Banyak bab 3 Bagi saya cadangan masa yang awak rasa okey.
besok pagi masa yang sama 10-11 juga ke? Boleh tak? Boleh. Boleh. Esok boleh. 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 Kita cuba buat hari-hari. Kalau misalnya tiba-tiba awak rasa hari ni saya tak nak lah cikgu, saya nak pergi tengok wayang. Kena maklumkan lah. Kalau boleh saya nak ramai lah supaya kita boleh tengok sama-sama lah sampai habis nanti naik sekolah awak dah tak ada masalah untuk bagian hujah ni. Boleh? Boleh. Esok masa yang sama 10 hingga 11. Okey, terima kasih semua kerana saya mengambil masa cuti awak. Terima kasih. Jumpa lagi insyaAllah hari esok pukul 10 hingga 11 masa yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Jumpa lagi hari Terima esok. kasih cikgu. Sama-sama. Jumpa lagi. Okey. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Terima kasih semua.